Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 3 yang terdiri daripada Norizam bin Johari selaku Ketua Kumpulan, Wilson Masing, Alkinson Cecil, Eng Hokman dan Hilary Jalin akan membentangkan tajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan Memacu Pembangunan Modal Insan. Kumpulan telah menjalankan soal selidik di mana kumpulan telah menetapkan 2 objektif. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor pelajar terpengaruh dengan keruntuhan akhlak, dan objektif kedua adalah untuk mengenal pasti persepsi ibu bapa dan guru bagi melahirkan modal insan yang mapan. Dengan soal selidik ini, kumpulan berjaya untuk menghasilkan 6 cadangan penyelesaian bagaimana falsafah pendidikan kebangsaan dapat melahirkan modal insan yang berjaya. Dapatan yang diperoleh mendapati 63% pelajar ponteng sekolah, dan ini juga dibuktikan dengan kajian kesihatan dan mobiliti negara 2017 di mana ponteng sekolah mencatatkan rekod tertinggi di dalam salah laku disiplin pelajar sekolah. Antara faktor yang mendorong pelajar-pelajar melanggar peraturan disiplin ialah pelajar mendapati guru kurang memberi tumpuan kepada mereka. 38% responden bersetuju masalah utama adalah guru kurang memberi tumpuan kepada pelajar yang bermasalah. Pelajar mengetahui bahawa tingkah laku yang tidak bermoral yang mereka lakukan boleh menyebabkan pengajaran guru terganggu, membazirkan masa pihak pentadbiran sekolah dan menyumbang kepada tahap tukar ganti guru yang tinggi. 30% pula mengakui pengaruh rakan sebaya menjadi faktor permasalahan ini. Jenayah yang dilakukan oleh pelajar bukan sahaja membahayakan diri mereka sendiri tetapi turut mengancam orang lain di sekeliling. Jumlah keseluruhan sebanyak 95% bersetuju bahawa kepincangan keluarga memberi kesan kepada pembelajaran sekolah. Mungkin juga ini ada kaitannya dengan asas pentarbiyahan yang dibawa oleh ibu bapa di samping corak pendidikan guru yang disampaikan di sekolah sebagai pengukuhan pendidikan di rumah. (61% jumlah keseluruhan bersetuju bahawa pendidikan kini hanya menumpukan kepada ketinggian intelek semata-mata bagi mengukur kejayaan dan kecemerlangan seseorang pelajar. Dengan itu, matlamat untuk membangunkan insan akan terbantut sekiranya terdapat pelajar yang tidak melepasi tahap yang dikatakan berjaya tetapi mempunyai sahsiah yang baik. Implikasi kepada pendekatan terhadap peperiksaan pelajar yang kurang bernasib baik akan dipinggirkan. Maka, bagaimana insan dapat dibangunkan jika potensinya hanya diukur pada satu-satu bahagian? Jika dilihat daripada satu sudut, inilah punca kepada pelajar terjerumus ke dalam kancah gejala sosial kerana ia tidak diberi peluang untuk mengembangkan keseluruhan potensinya. Kini, kita akan cuba memahami cabaran falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan modal insan yang mapan. Falsafah pendidikan kebangsaan yang telah meletakkan bahawa pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individual secara menyeluruh dan bersepadu. Untuk apa? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani.
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Sesungguhnya aspirasi sistem pendidikan negara adalah refleksi kepada aspirasi negara itu sendiri. Justru, perubahan sistem pendidikan negara mestilah bermula dengan merenung kembali kepada pertamanya Wawasan 2020 dan kedua, falsafah pendidikan kebangsaan. Dengan mengambil faktor kajian berdasarkan Zaini Abdullah dari penulisannya Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Malaysia yang menyebut bahawa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan pendidikan di Malaysia hanya akan dapat difahami dengan menyelusuri 4 faktor iaitu sosial, ideologi, ekonomi dan politik. Isu yang paling besar dalam sistem pendidikan mutakhir ini ialah pendekatan yang terlalu bersifat fizikal dan mekanikal. Dalam kegairahan yang rakus ini, matlamat pendidikan untuk membangunkan insan yang bermoral, berakhlak, beradab dan berkhidmah semakin terpinggir. Falsafah pendidikan kebangsaan terpaksa berhadapan dengan cabaran-cabaran semasa dalam melahirkan insan sempurna. Terdapat 6 cadangan bagi mengatasi isu-isu yang dibangkitkan. Yang pertama adalah meningkatkan pembangunan kerohanian dan emosi. Yang kedua, meningkatkan pembangunan jasmani dan fizikal. Yang ketiga, mengatasi masalah sosial di peringkat nasional. Yang keempat, persamaan ideologi seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang kelima pula adalah meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir ialah hala tuju dasar pendidikan ke arah politik yang positif. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah akan mengukuhkan lagi sasiah peribadi manusia. Justru itu, pelajar dan guru perlulah meningkatkan antara unsur-unsur rohani yang diterapkan dalam kurikulum pendidikan dengan menyedari dan menginsafi daya pencipta, menghargai dan mensyukuri pemberian pencipta. Pengajaran dan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar dan berkesan sekiranya kesihatan tubuh badan kurang memuaskan. Oleh itu, kita perlu meningkatkan lagi aktiviti kurikulum yang berbentuk kesukanan, kemahiran teknikal dan vokasional. Pengurusan disiplin yang baik dan berkesan dapat mencegah penularan masalah disiplin pelajar dan menjadikan pelajar itu modal insan yang terbaik. Selain itu, pendidikan yang bermula dari rumah adalah asas yang perlu dikukuhkan sebelum menyerahkan tugas mendidik kepada pihak sekolah. Perkara yang paling utama ialah mengurangkan pengaruh sekularisme yang telah memberi kefahaman bahawa tidak ada kaitan tugas mengajar dengan ibadat. Selain daripada itu, untuk mencapai persamaan ideologi yang lebih berkesan, penyertaan kesemua kaum di Malaysia perlu dibuat secara menyeluruh. Dengan meningkatkan ekonomi sesebuah keluarga dapat memberi kesan kepada pendidikan serta melahirkan model insan yang berkualiti. Itu adalah tugas ibu bapa. Selain itu, tugas kerajaan untuk merangka dasar ekonomi yang mapan bagi meneruskan kelangsungan ekonomi negara. Keperluan kepada pembinaan keupayaan minda kelas pertama memfokuskan kepada pembangunan modal insan kelas pertama yang bertaraf dunia dan penyertaan politik berintegriti daripada perspektif media literasi turut menyumbang kepada kurikulum pendidikan bagi membentuk modal insan yang bertaraf tinggi.
Selain itu, kita perlu memperkukuhkan hala tuju dasar pendidikan ke arah politik yang positif. Tindakan berintegriti bukan sahaja didorong oleh faktor minat politik dan akses kepada maklumat politik di media sosial, malah golongan muda turut mempunyai kemahiran menganalisis dan menilai sumber maklumat yang diperolehi. Sekian saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.